huraian ataupun faedah yang dapat kita ambil. Al-faidatul ula, Allah Ta'ala sebut, tengok dalam ayat ini, dia kata kazzabat qablahum qaumun Nuh. Kazzabat, telah mendustakan, qaumun, oleh kaum. Jadi ulama bahasa kata qaumun, kenapa dia gunakan kazzabat? Kazzabat itu muannas. Kazzabat qaumun. Patutnya kalau qaumun, kazzaba qaumun. Jadi ulama bahasa dia kata qaumun tuzakkaru wa tuannas. Dia boleh muzakkar, dia boleh muannas. Li'anna asma' al-jumu', dia panggil isim jumu' ni, allati la wahida laha min lafziha idza kanat. Lafzul jumu' kalau digunakan kepada anak Adam, dia boleh guna dua-dua, muzakkar boleh, muannas boleh. Mislu rahtin wa nafarin. Sebab tu Tuhan sebut sini kazzabat qaumun Nuh. Kazzabat qaumun Nuh. Wa qala, Allah Ta'ala sebut tentang bukan manusia, dia kata apa? Kazzaba bihi qaumuka. Kazzaba bihi qaumuka, tengok. Fazakkara. Jadi ada dua-dua. Kazzabat wa kazzaba. Kepada kaum tu boleh pakai dua-dua. Itu di antara hikmah, sekali kazzaba, sekali kazzabat. Jadi yajuzu, boleh dipakai dua-dua, tuzakkar wa tuannas. Ini untuk bahasa sikitlah. Dalam surah Al-An'am Tuhan kata wa kazzaba bihi qaumuka. Surah Al-An'am ayat 66. Dalam surah Asy-Syu'ara 105 Tuhan kata kazzabat qaumun Nuh. Dalam ayat ini kazzabat qablahum qaumun Nuh. Kita boleh faham kalau jumpa kenapa sekali kazzabat, sekali kazzaba. Baik, ada juga ulama bahasa kata annasa, Allah Ta'ala muannaskan perbuatan dia, kazzabat qablahum qaumun Nuh, mendustakan oleh kaum Nabi Nuh. Kazzabat di sini dengan kalimah muannas tahqiqan lahum, kerana nak menghina perbuatan mereka itu, wa tahwinan li amrihim, dan nak memandang rendah perlakuan mereka, nak banding dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata kazzabat, dimuannaskan dia. Wallahu alam. Ini ambil perhatian sikitlah, khususnya kepada ahli-ahli bahasa Arab, orang tadabbur, kita perhati tengok kenapa kazzabat, kenapa kazzaba. Jadi ada ulama katakan boleh muannas, boleh di muzakkar bagi kalimah qaum, dan ada juga yang mengatakan ditakniskan kazzabat kerana nak menghina perbuatan, memandang lekeh kepada perbuatan puak-puak kafir terhadap nabi-nabi mereka. Wallahu a'lam. Tengok dalam ayat ini, ayat yang kedua, faedah yang kedua, fakazzabu abdana, mereka telah mendustakan hamba kami. Siapa dia hamba kami? Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala bila dia nak muliakan hamba dia, maka disifatkan bil ubudiyah, dengan perhambaan. Sebab li'anna al-ubudiyata asyrafu alqabil bashar. Sifat ubudiyah, hamba bagi Allah Ta'ala itu sifat yang paling mulia, gelaran yang paling mulia sekali bagi orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu orang yang menyerah diri kepada Allah, orang yang menghina diri kepada Allah, dan orang yang bertawakal kepada Allah. Karena itu Allah Ta'ala sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi asra bi abdihi. Dia tak kata bi nabihi, bi rasulihi, bi abdihi. Allah Ta'ala perjalankan hamba dia. Jadi maqamul ubudiyah, sifat perhambaan itu sifat yang paling tinggi yang Allah Ta'ala gunakan kepada hamba-hamba yang disayanginya. Jadi kita nak suruh Allah sayang kepada kita, nak kata nak, kita juga kena mengabdikan diri kepada Allah. Memang kita hamba Allah, tapi kita pula memilih jalan mengabdikan diri kepada Allah, maka kita jadi orang yang baik. Baik, kita ambil ringkas-ringkas ya. Yang ketiga, fafatahna abwabas sama, kami bukakan pintu-pintu langit. Katanya
annalis samai abwaban tuftahu wa tughlaq. Pintu langit itu dibuka dan ditutup. Boleh buka, boleh tutup. Malaikat jaga. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagai ulama tafsir, dia kata pintu langit itu ada pintu boleh dibuka dan boleh ditutup, dan banyak juga ayat-ayat hadis-hadis yang menyebut tentang tuftahu, dibukanya pintu-pintu langit. Pintu langit ada 8, dibukanya pintu langit. Maknanya wallahu alam, sama ada pintu langit itu dibuka turun air ataupun hujan itu mari daripada atas, oleh kerana terlalu banyak dikatakan pintu langit dibuka. Macam kita inilah, Allah pintu langit terbuka, maka doa kita naik. Itu dipanggil cerita. Maka Allah Ta'ala sebut fafatahna abwaabas sama, langit itu tebal, langit terbesar, maka dibuka pintu. Wa ma laha futur, dan dia tidak terbelah, tak pecah. Kalau pecah langit itu bila? Kiamat. Tapi berbeza dengan bumi. Dalam bumi, tengok Tuhan kata dalam bumi, fafatahna abwaab wa fajjarnal arda, dan kami belahkan bumi. Hak langit buka, bumi belahkan dia. Bila bumi terbelah, keluarnya air. Apa sebab? Jadi dia kata langit ni tidak akan pecah kecuali setelah kiamat. Tapi bumi memang sentiasa terbelah. Pokok kecil nak naik, bumi kena buka baru dia naik. Air nak keluar, bumi kena terbelah baru dia keluar. Kita kata itu Allah Ta'ala nak nampakkan kepada kita perbezaan di antara langit fatahna, bumi fajjarna. Langit kami buka, mana bila kita ni beza, kalau kita buka pintu boleh tutup, tapi kalau kita pecahkan pintu tak boleh tutup. Langit dibuka sebab dia boleh tutup, bumi dia pecahkan, dia keluar air. Kita kata itulah indahnya penggunaan bahasa Al-Quran itu yang digunakan oleh Allah untuk kita tadabbur. Masya Allah. Yang keberapa saat ni? Yang ketiga dah kan? Yang keempat, baik, sebelum kita pergi pada yang keempat tu, tadi wa fajjarnal arda tu, wa fajjarnal arda ay ka'annal arda kullaha kanat uyunan. Maknanya dalam bumi ni ada je mata-mata air tu. Korek sana jumpa, korek sini jumpa. Kalau kita tak korek pun dia keluar sendiri. Ini dia panggil, itu menunjukkan kepada kuasanya Allah Azza wa Jalla. Jadi banjir-banjir ni berlaku dengan sebab perintah Allah, bukan sebab manusia yang buat. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat, Allah Ta'ala sebut kepada kita, jazaan liman kana kufir, balasan kepada orang-orang yang kufur. Yang keempat dia panggil jazaan liman kana kufir. Abbarahuna, Allah Ta'ala bagi ibarat di sini, Allah Ta'ala menyatakan sebab kenapa mereka dibinasakan, kenapa Allah turunkan taufan, kenapa Allah hanyutkan mereka. Jazaan liman kana kufir, kerana mereka kufur, kerana mereka kufur. Maka disitulah ulama tadabbur kata, dia kata apa? Dia kata kita ni para jemaah sekalian kena ambil pengajaran sentiasa, ambil iktibar. Allah Ta'ala tak akan buat satu saja, tak ada. Mari bala, mari bencana, sebab di sana ada maksiat, ada kemungkaran yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Maka Allah Ta'ala mari peringatan kepada kita supaya kita ingat, kita sedar bahawa kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Ini manusia yang tak beriman, dia beza. Tak ada apa tu, mesti hujan, biasalah banjir. Bila hujan lebat, turunlah kepala air. Dia tak nak kaitkan jazaan, balasan kepada apa yang kamu buat. Cuma dari sudut praktikal kepada seseorang yang kena bala, berbeza pandangan. Jangan kata, di rumah ni kena bala, hanyut air, dia ni ahli maksiat, dia ni.
Nyanyi gitu. Habis masjid kita ni tenggelam air kena banjir, takkan kita kata ni tempat maksiat lah. Tetapi aslu al-bala, asal turun bala itu jazaan. Kerana Allah Ta'ala nak beri peringatan kepada orang yang buat maksiat. Mari bala, mari tsunami, mari gempa bumi, mari itu sebagai peringatan. Tapi orang yang kena bala, kita jangan tunjuk dari senang-senang. Awak ni rumah terbakar ni, awak tak bayar zakat. Awak, ni ada setengah orang di mulut celupa dia panggil. Suka benar dia dihukum orang dengan begitu. Dia kata, oh awak ni sebab. Lah. Dan maka dalam ayat ini kata di para ulama, abaruna bima yufhamu al-illah. Allah nyatakan sebab kenapa mereka binasa. Jadi kita kena tahu. Kita pun kalau nak ambil tindakan kepada anak kau, kepada murid, kena bagi tahu. Kenapa ustaz, guru rotan awak? Sebab apa? Sebab awak nakal, awak kosek orang, awak bonteng. Dia kata, tiba-tiba mari sini, main. Kenapa? Saja. Lah. Orang boleh menerima hukuman kalau dia tahu sebab kenapa dia dihukum. Tapi orang tak akan menerima hukuman kalau dia rasa dia diperlakukan, dia diunaya. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, jaza'an liman kana kufir. Baik, yang terakhir, ayat yang terakhir kita, ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah kata, aku permudahkan Quran itu untuk mengambil ingatan. Hadzat taysir. Allah Ta'ala permudahkan ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hamba dia. Siapa dia nak hidayah, siapa nak petunjuk, siapa nak kasih sayang, belajarlah Al-Quran. Yang kata, payah ngaji Quran. La. Orang yang nak, insya-Allah Tuhan tolong. Makcik ke pakcik ke mari baru belajar, saya ni tak erti nak baca Quran, letak keazaman yang tinggi dalam jiwa kita, aku nak faham Quran, aku nak ngaji Quran, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita. Tapi kalau mari ngaji Quran, payah, awak jawab sendiri payah. Tuhan kata yassarna, kami permudah, awak payah pula. Kita ni guru-guru Quran jangan duk mayah dengan orang. Kita kata jadi setiap orang yang ini kata di para ulama salaf, dikata siapa yang betul-betul tawajuh kepada Allah, minta pertolongan dengan Allah, nak faham Quran, insya-Allah Tuhan bagi fahaman. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang mencintai Al-Quran ni, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa supaya Allah bukakan hati kita, cerahkan dada kita, kita berazam untuk kita belajar Quran, untuk kita khatam Quran, untuk kita beramal dengan Quran ini, insya-Allah. Sebab Allah Ta'ala permudahkan Quran ini kepada kita. Kenapa kita nak buat payah pula dengan Al-Quran? Mudah-mudahan Allah maja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami ini ahlul Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang dapat memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Quran ini menjadi pemandu kita sehingga sampai ke syurga pada hari kiamat nanti, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.